ada baik juga sebab sebagai artis ni, so artis tu dia ada aura dia sendiri, dia ada pengikut dia sendiri. Jadi lebih senang dan lebih mudah untuk seorang artis yang memang ada gelaran selebriti, yang memang ada gelaran sebagai penyanyi, pelakon dan semua ni, untuk tarik masyarakat ni untuk percaya diorang, untuk percaya kata-kata mereka ni apa satu pihak pembangkang ke kerajaan ni nak bawa untuk menang undi masyarakat. Dan yang buruknya, jika artis tu menggunakan platform sebagai gelaran sebagai seorang artis atau selebriti, mempengaruhi rakyat atau masyarakat ni ke arah yang memanipulasi pemikiran masyarakat. Okey, bagi saya pelibatan artis-artis Malaysia dengan parti politik ada kesan baik dan buruknya. Kesan baiknya bila dapat bersama-sama parti untuk membantu gerak kerja, kempen, bertemu dengan rakyat, mengetahui apa yang parti punya dasar, manifesto, dan kesan negatifnya bila membawa kabar angin yang parti menyalahgunakan artis untuk menyebarkan dakwah dan kabar-kabar angin yang tidak betul. Dalam masa yang sama, penyokong dan peminat mempercayai artis tersebut. Kalau kita lihat di negara-negara lain, pelibatan dia perkara ni dah menjadi perkara biasa, dah menjadi amalan, mana artis-artis berpihak kepada pihak-pihak yang mereka ingin sokong. Fenomena ni dah biasa kat seluruh dunia ni, sebab kita lihat dah ada artis pun jadi gubernur kat US, ada yang dah jadi presiden pun kat Filipina, macam Presiden Estrada. Dulu Ronald Reagan pun dia artis, so dia pun dah jadi presiden. So pada saya okeylah, tak ada apa masalah. Kebanyakannya diorang mengeluarkan fakta-fakta yang agak memalukan diri diorang sendiri. Sebab kita orang walaupun pelajar, kita orang taklah dalam politik sangat. Kita orang still dalam memahati, orang yang memahati kan. Kita orang yang memahati, kita orang dapat tahu apa yang dia bawa keluar tu adalah salah, perkara yang salah. Saya bukan nak kata yang dia tak cerdik ke apa, tak. Saya bukan nak kata tak, tapi sometimes dia bawa keluar benda yang dia tak tahu. Jadi itu perkara yang sangat memalukan. Saya tak kisah kalau artis masuk banyak, itu adalah satu cara untuk dia orang tarik kepada parti mereka kan. Satu cara lagi-lagi, kalau kita tahu macam mana penduduk Malaysia ni, dia orang banyak terikut dengan artis-artis. Dan kalau kita letak artis, of course macam letak Michael Jackson, mesti ramai nak ikut, nak masuk kan. Tapi itulah, kita kena tengok juga kualiti tu kena ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam program Kita Bincang Harian Metro. Di sini kita mengundang dua tetamu, iaitu sutradara Ahmad Idham dan juga pelakon Neelofa. Sebagaimana kita maklum, pilihan raya ke-13 tinggal berapa lama lagi. So waktu gini kalau kita orang kata wakil rakyat pastinya berdebar, tetapi hakikatnya penentu juga adalah pada rakyat. Dan kita harus ingat juga bahawa rakyat Malaysia ni, artis juga adalah kelompok rakyat Malaysia juga. Jadi artis pun ada hak untuk orang kata membuang undi. Sesuai dengan tajuk apa ni kita bincang pada hari ini, kita cuba mengupas artis dan politik, selebriti dan artis dan politik, rangkumlah semua. Sebelum kita pergi jauh, kita nak minta sedikit pandangan lah pada sutradara Ahmad Idham ni kan. Sedikit Idham menilai, orang kata apa, melihat senario politik di tanah air sekarang. Okey bang, terima kasih bang. Okay. Terima kasih Harian Metro. Berita Metro kan. Harian Metro kerana jemput saya kat sini. Sebenarnya bang, bagi saya hari ini politik saya rasa interesting bang. Okay. Dia semakin interesting lah hari ini kerana kita nampak pembabitan daripada semua sektor, daripada semua bidang pun masuklah. Maksud tidak lagi kalau macam dulu orang kata kalau politik ni permainan orang politik saja. Okay. Dan tidak ada lagi macam orang-orang bidang-bidang lain cuma hanya sekadar tunggu hari mengundi dan diorang terus mengundi. Mungkin saya rasa benda ini juga seiring dengan hari ini kalau kita tengok teknologi teknologi yang ada dengan dunia semakin kecil dengan teknologi-teknologi ada, kita ada Twitter, Facebook, Instagram, everything yang mana kita boleh dapat informasi yang terkini. Okay. Saya rasa hari ini politik yang kita ada hari ini kita rakyat-rakyat mungkin boleh dapat informasi itu dengan lebih dekat dan lebih cepat dan pantas bang. Jadi disebabkan itu saya rasa semua orang macam nak get involved dalam politik kita hari ini dan semua pihak ingin mengambil tahu dan ingin juga menyumbang pengetahuan mereka ataupun apa rasa mereka dalam apa jua caranya. So kita tengok PM kita pun dia ada Twitter account yang mana semua orang boleh mengadu direct dengan dia. Tak ada birokrasi lah. Apakah golongan aktif pun mengadu direct dengan dia?
Saya pun ada. Bagus juga. Saya pun pernah mengadu direct juga itu dengan pandangan Idham lah sebagai orang kata seorang pemikir pengarah ni kan pemikir. So bagaimana pula pandangan apa ni artis orang kata apa jersey baru kita macam Nilofa ni kan, bagaimana Nilofa menilai pula senario politik tanah air ya, kita? macam abang yang abang tahu Lufa tadi. Kalau dulu orang kata politik ni hanya orang-orang tua-tua, orang-orang lebih berusia yang take part, tapi pada zaman sekarang ni kita tengok golongan belia mengambil take part, maksudnya mengambil bahagian dalam politik untuk menyuara pendapat dan juga pandangan, dan menggunakan apa tu laman sosial dan juga mungkin karnival ataupun event-event yang dilakukan, mereka secara tak langsung melibatkan diri dalam parti politik juga. Dan because sekarang ni kita dah aware bahawa walaupun golongan belia, diorang tahu apa yang patut mereka jalankan sebagai tanggungjawab sebagai seorang belia, dan saya patut maksudnya kami sekarang golongan belia, golongan muda juga diberi peluang untuk maksudnya untuk macam mana suara belia ada event contohnya kan, maksudnya pandangan-pandangan kami diambil kira juga, dan satu benda yang orang kata bagus untuk generasi yang akan mengambil tempat pada masa hadapan. Sebagaimana Idham cakap tadi yang apa, politik kan makin interesting interesting memang nampak pun bila orang kata apa dah masuk era milenium ni kan, dan saya kebetulan ada pula artis yang berani menjadi calon wakil rakyat. So sebersikit benda ni pun memang menambah lagi interesting juga PRU 13 kita ni. Very interesting. Itu sebab ini tak pernah berlaku jadi yes. nampaknya kali ini interesting disebut macam mana, apakah memang ada kaliber artis untuk menjadi wakil rakyat kalau Idham sini menilai? Okey, bagi saya isu kaliber atau tidak itu adalah pada individu itu tersendiri bang. Tapi saya lebih lihat daripada semangat bang. Semangat dan apa ni orang kata keyakinan seorang itu untuk melangkah daripada satu dunia artis untuk melangkah ke dunia politik itu. Dan bagi saya tak ada isu langsung kalau seorang artis tu dia nak jadi ahli politik apa, tidak ada isu kerana itu hak kita masing-masing. Sebab artis pun macam abang cakap tadi, kita rakyat Malaysia. Apa isu cuma di kat sini ialah yang pentingnya adakah artis tu nak masuk dalam bidang politik dengan ilmu yang diorang ada dalam politik. Ilmu diorang dalam politik tu ada ke tak, ataupun sekadar masuk hanya untuk menjual populariti mereka agar untuk dijadikan bahan untuk satu pihak itu mengeksploitasikan populariti itu untuk memancing satu undi. So jadi itu yang sekarang ni pertimbangan yang saya nak melihat kat situ. Tapi isu masuk tu saya rasa macam saya tertarik yang Idham cakap reputasi ni. Reputasi ni kadang-kadang kita boleh kaitkan macam seolah-olah maaf cakaplah macam ada pihak tertentu memang popularitas artis ni memang agak istimewa berbanding dengan ahli politik sebab itu artis kalau buat persembahan kan, orang katakan nak berjumpa orang ramai ni kan perlu dibayar untuk menonton persembahan dia berbanding dengan ahli politik, terpaksa nak panggil orang sekian ramai dengan ceramah dia. Tetapi macam balik Idham cakap dieksploitasi kan. Okey, macam Nilofa menilai macam mana? Apakah artis itu wajar membiarkan dirinya dieksploitasi oleh parti tertentu kerana untuk memancing orang kata apa pengundi lah. Okey, bagi Nilofa sendiri terpulang kepada artis sama ada dia nak masuk bidang politik ataupun nak stay as an artist. Sebab bagi Nilofa tak boleh ambil dua-dua sekali. You can have both at the same time. Kalau betul you nak divert kepada bidang politik, you kena set your mind. Macam tadi ada suara ada one of the orang yang interview tadi cakap Hollywood. Di Hollywood ada yang jadi governor dan Filipina jadi presiden. Tapi once dia orang step into politik punya bidang, dia orang dah betul-betul completely tinggal dunia artis. Sebab to be in this untuk menjadi seorang artis you menggalas tanggungjawab yang besar. Apatah lagi seorang politik. Jadi masuk saya sini fokus dan pemahaman, knowledge, orang kata skill, semangat, semua tu nak ambil kira untuk jadi seorang ahli politik. Jadi tak boleh nak campur adukkan dua bidang yang sangat besar dalam masa yang sama. Tapi macam abang cakap, tak kisah abang terpulang pada siapa-siapa yang nak untuk memilih masuk dalam dunia politik, tapi sebenarnya tu kena jadi satulah, tak boleh dulu. Tapi itulah berbalik saya melihat kalau artis tu dah masuk bidang politik kan, umpamanya jadi wakil rakyat, apakah Idham ataupun Nilofa melihat diorang ni boleh memperjuangkan nasib artis tu di parlimen? Okey. Isu dia sekarang bang ialah benda ni ialah macam ayam dan itu telur lah, chicken and egg lah. Maknanya benda tak berlaku kita tak tahu. Saya memang looking forward kalau ada satu artis yang betul-betul menang melalui pilihan raya akan duduk di parlimen atau di DUN ke mana-mana untuk membuktikan kata-kata yang abang kata tu sama ada diorang boleh buat ke tak buat. Sebab hari ni kita tak ada profil yang kita boleh mengatakan bahawa seorang artis pernah menang melalui pilihan raya dan duduk di parlimen untuk memperjuangkan sesuatu dalam untuk dunia artis. Jadi saya memang menunggu saat di mana ada tak nanti
satu hari artis itu akan duduk Parlimen. di Parlimen, hasil bukan sebagai daripada konteks governor kan, yang mana dilantik oleh Perdana Menteri, tapi lebih kepada memenangi kerusi di pilihan raya. Itu saya rasa macam okey. Dan baru kita boleh kata sama ada artis itu layak atau tidak, kerana saya rasa hari ini penonton pun kena be fair dengan para artis. Kalau kata satu hari saya pun nak masuk bertanding ke apa, they have to be fair. Janganlah menghukum kami sebelum dibicarakan atau diberi peluang. Janganlah dihukum. Apa kata diberi peluang, dan kita lihat sama ada kita berani atau tidak berani saja nak bagi peluang. Betul juga tu. Tapi macam Niloufar menilai, rasa layak artis untuk jadi wakil rakyat, untuk duduk di Parlimen? Okey, bagi Niloufar sendiri. Saya kira macam soalan tadi jugalah. Adakah dia masuk Parlimen tidak perjuangkan nasib artis tu? Okey, secara umumnya lah kita tengok untuk seseorang tu menjadi Perdana Raja ataupun untuk berada di atas, dia kena lalui daripada bawah ataupun tahu selok belok apa yang dia nak terajui itu. Dan untuk seorang artis berada di Parlimen menyuarakan hak-hak ataupun kata membela nasib sebagai seorang golongan artis, that is the best thing. Sebab mereka tahu apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka tak patut perjuangkan. Maksudnya kalau macam baca artis berada di Parlimen, abang harap one day dia orang akan ada seorang yang boleh suarakan on behalf of us. Tapi the thing is, itulah kalau kita nak ada orang yang jadi kita punya kepala, kita kena tahu orang tu tahu tak apa yang dia orang nak suarakan. That is our issue sekarang lah. Itu poin yang menarik juga, sebab saya menilai gini pula Izham dan Niloufar, seandainya artis tu duduk dalam Parlimen, saya tak jamin dia boleh memperjuangkan si artis. Sebab apabila jadi wakil rakyat, semestinya dia kena jaga rakyat di kawasan dia. So bila dia masuk jaga, you faham tak? Dia wakil rakyat, dia tak boleh jaga artis saja. Dia jadi wakil rakyat. Jadi saya rasa kalau macam tidak ada dia seandainya dia terpilih sebagai wakil rakyat, artis tu kan, tidak besar kemungkinan saya rasa dia pun tak akan dapat memperjuangkan nasib artis. Sebab apa ni, satu maksudnya kalau dia perjuangkan nasib artis, katakan dia sibuk kemuka dalam Parlimen, masalah artis ni tidak ada royalty, tidak ada rumah kan, semestinya rakyat kawasan ini akan marah. Sedangkan rakyat kawasan dia bukan artis. Itu pun satu isu yang saya kadang-kadang layak jadi wakil rakyat. Tak macam ni bang. Saya rasa saya nampak benda isu ni macam as a wakil rakyat, dia kena tahu itulah tugas bila masuk politik. Pasal sistem politik kita macam tu. Mana dia kena daripada roots, daripada mana kawasan yang dia menang tu, dia kena jaga kawasan dia sebagai member Parlimen kat situ, dan dia akan pergi ke Parlimen. Tetapi yang saya melihat daripada sudut satu lagi bang ialah kita akan ada pelantikan antara members of Parlimen yang akan jadi menteri ataupun timbalan menteri. So jadi bila jadi menteri, katakan for example artis itu mendapat kepercayaan Perdana Menteri dan meletakkan dia at least for the start timbalan Menteri Penerangan for example. So jadi dia ada tugas jugalah, memang kena jadi artis. Kan? Tapi kalau katakan bila jadi members of Parliament tapi Perdana Menteri itself tidak nampak nak meletak dia satu tugasan, mungkin apa yang Abang cakap tu akan berlaku lah. Dia tak akan perjuangkan artis lah. Dia kena jaga kawasan dia lebih daripada perjuangan kerana dia tak ada portfolio yang diberi. Tapi saya melihat sekiranya ada portfolio, insya-Allah bang, harapan kami para artis untuk meletakkan seorang yang menjaga dan membela kami di Parlimen itu akan ada. Dari seorang wakil rakyat yang bertanding, bukan senator ataupun daripada sudut senator. Macam Izham cakap menarik, betul lah. Sebab kita kadang-kadang, saya pun melahirkan satu simpati juga bila tengok apa nasib golongan artis ni. Mereka tiba peringkat mereka dah mencecah veteran kan, kadang-kadang terabai. Berbalik tadi macam Izham cakap wakil di Parlimen bagaimana Niloufar menilai sebenarnya kerajaan dah beri peluang pada artis untuk duduk di Parlimen. Sebagaimana kita tahu satu ketika ada orang telah dilantik sebagai senator 2 penggal. Tetapi nampaknya isu-isu berkaitan artis tak dapat selesai juga. You faham tak? Macam itu sedikit apa yang Niloufar nak kupas sikit je. Okeylah, mungkin saya tak tahu banyak tentang tu, tapi bagi Niloufar sendiri kita perlukan artis yang orang kata agak bukan keterlaluan tapi agak ekstrim untuk menggerakkan macam nak cakap abang? Maksudnya macam kita nak cakap tentang yang memang dah ada brain, orang yang memang aktif, yang sedang aktif dan tahu permasalahan akar umbi yang berlaku dalam artis ini, orang itu sepatutnya diletak. Kalau kita pilih orang yang macam ni aja, mungkin itu yang Niloufar maksudkan. Maksudnya kita tak boleh beri contoh macam sekarang ada artis yang dah ada yang memang kita nampak potensialnya yang boleh ada di Parlimen untuk perjuangkan hak artis, tapi kita perlukan orang yang agak ekstrim lah, yang boleh bersuara on behalf of us. Macam itulah. Tapi macam Ilham cakap tadi lah, seandainya artis tu dah bermain politik, dah jadi ahli politik, mungkin situasinya berbeza untuk dia perjuangkan. Isu dia bang, saya nampak dekat sini, katakan kalau kita nak bercakap tentang kalau artis menjadi seorang ahli politik dan dia hanya nak jaga artis, itu pun satu skop yang saya rasa terlalu narrow juga lah. Betul. Sebab
kita kenapa artis tak boleh jaga portfolio lain ke selain itu? Kerana saya rasa macam tak semestinya artis, saya tidak setuju juga kalau katakan artis kena duduk di parlimen untuk bela artis. Sebab saya rasa benda tu kalau katakan kita letak good menteri yang atau seorang yang dilantik jadi menteri dalam portfolio Kementerian Penerangan atau KPKK ataupun kementerian yang involved dalam artis ini, seorang yang faham dunia ini, kalau dia bukan artis pun, kalau dia betul-betul boleh perform, I think artis pun akan mendapat imbuhan dari situ. Mungkin juga daripada dia kita boleh, macam abang kata, kita kena ada institusi ataupun institusi yang boleh menjadi badan untuk kita. Isu dia sekarang ni lah is thinker bang. Kita tidak ada thinker, kita tidak ada orang yang ada knowledge ataupun kita tidak ada orang yang peka tentang betapa pentingnya industri hiburan hari ini yang ada, sehingga kan hari ini kalau kita tengok bang, artis kita boleh menggugat setiap parti itu. Kenapa saya cakap macam ni bang? Sebab berapa lama saya lihat sebelum-sebelum ni, mungkin era-era tu Lofa belum boleh mengundi lagi lah. Era sebelum ni kan. Sebelum ni saya lihat katakan kebanyakan kalau kita tengok PRU-PRU yang sebelum-sebelum ni kan, pembabaitan artis hanyalah sekadar pemanas kerusi, pemanas dewan, pemanas crowd pula untuk pastikan, dan saya pun pernah terjebak dalam benda itu. Tetapi akhirnya kita hand over dalam masa waktu kempen, artis semua digunakan untuk menyanyi, untuk menghiburkan crowd yang datang, penyeri-penyeri masa ketika itu, dan tidak ada kita nampak aktris yang betul-betul ekstremis dalam masuk politik. Tapi senario untuk PRU 13 berbeza dah bang. Dan saya melihatkan bahawa artis-artis yang ekstrim dalam parti-parti masing-masing itu sebenarnya saya lihat sebagai satu benda yang positif bang. Kerana dia perlu ada artis-artis sebegini untuk menyedarkan atau untuk memberi satu jentikan kepada parti yang satu lagi atau parti mana-mana bahawa artis ni sebenarnya ada strength. Betul. Ada strength. Ini yang saya nak kaitkan ni. Sebab bila apa ni jentikan ni kan, dia kan apa yang kita kupaskan senario memang interesting lah. Sebab jika dulu kita agak sukar juga untuk melihat seorang artis tu beralih ke pembangkang umpamanya kan. Sekarang ni kelompoknya ramai. Boleh tahanlah juga kan. Kita tahu, saya tahu, abang tahu, Nova tahu. Sedangkan sebelum ni mereka banyaklah dapat bantuan dari pihak kerajaan bersama, tapi apabila beralih begini, so apakah ini sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif? Yang macam Nova punya penilaian macam mana? Boleh jadi baik, boleh jadi buruk lah. Sebab apa? Benda ni sedikit sebanyak akan menyedarkan another side. Tapi juga macam tadi Lufa ada satu orang yang cakap, dia kata dia tak nak bila artis take part boleh memanipulasi rakyat atau memanipulasi orang ramai dengan benda-benda yang tak patut diberikan. Maksudnya betul tak? Maksudnya pandangan yang masuk dia nak tambah sikit. Dia macam ni. Scenario dia I think what interesting yang ada tu ialah, satulah hari ni kita tahu bila orang cakap pasal artis tu, kita disajikan dengan gosip-gosip lebih pada entertainment, gosip yang tu. Tanpa orang melihat sebenarnya hari ni artis, saya rasa kebanyakan golongan muda dah mula sedar dan peka tentang tanggungjawab sosial mereka, dan dalam masa yang sama juga credibility mereka dari sudut pemikiran mereka dan sudut pembelajaran mereka. Kebanyakan artis hari ni pun dah ramai yang mula macam Lofa sendiri yang ada education, a proper education background. So kita tidak boleh menidakkan bahawa artis hari ini punya pembabaitan dalam politik bang. Tak boleh bang. Bagi saya tak kira artis tu masuk kerajaan atau pembangkang, it's not an issue. Isunya lah kat sini lah perlu ada timbal balik je. Perlu ada yang dalam pro kerajaan, perlu ada juga pembangkang, kerana persoalan di sini at the end of the day siapa yang kuat dia menang lah. Siapa yang betul berpengaruh akan menang. Tetapi kalau kita lihat daripada senario kecil yang di sebaliknya bang, kenapa hari ini kerajaan walaupun pihak kerajaan hari ini mula melihat bahawa artis ini boleh mengganggu-gugat satu-satu kerusi itu. Itu isu yang cukup interesting yang saya rasa macam saya pun kadang-kadang tak terfikir bahawa pembabaitan artis yang masuk dalam parti pembangkang itu rupanya walaupun lantang mereka bersuara, kita ingat macam orang akan ignore suara mereka, tetapi rupanya telah menggegarkan on the other side, sehingga kan tak pernah berlaku perjumpaan artis dengan pihak pemimpin negara sebelum PRU, sebelum ni bang. Tak pernah wujud. Tapi tahun ni ada. Dia membawa satu anjakan baru dalam minda lah. Anjakan baru. Tetapi persoalannya yang rasa tak seronok pula, bila artis ni dah join satu parti pembangkang kan, dia gunakan platform tu untuk mengutuk balik artis, umpamanya kan seolah-olah dia menyesal masuk dalam bidang yang pernah diceburi. Ini pun satu orang kata senario yang orang kata
nak katakan tak berapa sihat jugalah kan, sebab dulu you cari makan dalam bidang ni, lepas tu faham ni. Ketika dia cari makan dalam bidang ni, lepas tu dikutuk pula industri ni. Dan bagaimana kita nak mentafsirkan benda ni lah. Yang isu ni sebenarnya saya tak nak sentuh awal, tapi sedang abang dah petik ni, saya nak ceritalah sikit kat situ. Belum, kita tak ada, kita no dimension lah. Tadi saya cakap secara general, ramai artis yang dah pergi beralih kepada parti lagi satu. Saya tidak menyatakan saya sokong atau tidak di situ, tetapi saya melihat daripada sudut perjuangan dan pemikiran mereka. Sebenarnya ada yang kebanyakan yang masuk sana sebenarnya pemikiran dia begitulah bang. Nah, itu sendiri dah melambangkan pemikiran mereka. Tapi tidak semua yang pemikiran begitu. Cuma yang saya punya kekesalan kepada artis-artis yang sebegini ialah kenapa hendak menghina atau mengherdik balik kerjaya yang you telah lalui sebelum ini, sedangkan kerjaya itulah yang selama ni bagi makan dekat you. Kalau you nak rasa salah ke apa, kan lebih elok, lebih afdal, lebih membetulkan satu lagi yang lebih afdal ialah you just cerita pengalaman. Tidak payah nak sampai you create satu grudge, rakan-rakan artis yang lain pun terasa seolah-olah macam you meletakkan satu tomahan atau satu kata-kata yang boleh mengguris rakan-rakan seperjuangan ni. Seolah-olah macam hina sangat ke nak jadi artis ni. Itulah macam hina pendapat. Kalau Nurulofaz ni macam bila diberi peluang untuk bersuara dalam dalam politik sendiri kan. Jangan macam Nurulofaz cakap, kena gunakan peluang tu untuk membetulkan ataupun improve apa yang you rasa benda tu tak betul selama ni. Betulkan. Dan bukan merendahkan lah. Macam hati Nurulofaz pernah tersinggung ke terluka ke bila ada artis dia mengutuk balik bidang dia tu? Okay. Sebenarnya tanya saya Twitter ke kan? Honestly macam Nurulofaz masih lagi orang baru, tapi sejujurnya kita dah be part of this industry kan. So secara tak langsung benda tu sebanyak macam kenapa pula nak kena cakap sebegitu kan, sedangkan selama ni you are one of us as well. Dan masih lagi pun digelar, orang akan ingat sampai bila-bila juga, nama tu akan dibawa sampai bila-bila. Tapi the thing is macam saya cakap tadi kan, kalau you rasa benda tu selama ni buat benda tu tak betul, ataupun apa yang experience dia lalui selama ni bukan sepatutnya dilalui oleh orang-orang yang baru. Make something, maksudnya mungkin start daripada kecil. Start with the small thing, tapi benda tu mungkin boleh diubah satu hari nanti. So make changes. Mungkin usulkan satu benda yang lebih baik. Daripada pengalaman yang you lalui, benda tu perjuangkanlah. Itu bukannya mengaibkan atau meletak tomahan bahawa seolah-olah kita dalam hati confirm penghuni neraka. Tak boleh lah macam tu kan. Bagi saya is unfair lah kan. Macam saya, macam Abang tanya Nurulofaz, mungkin dia tak terasa pasal dia baru lagi. Macam saya yang kenal diorang ni, asal usul diorang pun saya kenal siapa dalam industri ni, saya lagi terasa lah kan bila kadang-kadang saya dengar diorang punya ucapan-ucapan mereka meletakkan, melabelkan macam orang seni ini adalah penghuni neraka, pukul rata lah. Tapi pernah tak saya peribadi macam Idham berjumpa personally dengan orang begitu dan you bagi sikit idea yang bernas pada dia atau fikiran yang bernas agar dia tidaklah terus melabelkan artis tu seolah-olah macam jelek sangat bidang yang pernah dicuburi dulu? Saya bukan baca, mungkin tak tahulah, mungkin belum ada rezeki bertemu dengan diorang. Sebab saya memang teringin nak jumpa dengan diorang ni, kerana bagi saya mungkin diorang terbawa-bawa dengan emosi. Sebab itulah kata untuk berpolitik ni kita tidak boleh membawa emosi di dalam percakapan, kerana orang boleh menilai kredibiliti seorang itu bila bercakap. Kalau kita tengok karakter Tun Mahathir, salah satu karakter memang saya respect sampai ke hari ini kan. Pernah kita dengar dia berucap terjerit-jerit? Tak pernah. Kan, tapi dia cakap kalau dekat United Nation ke mana-mana satu dunia dia bercakap, satu dunia akan dengar dan terpegun dengan kata dia cakap dengan hanya bercakap benda yang bernas, tapi bukannya terjerit-jerit. Wow, nak terjerit-jerit bang. Yang tu saya rasa macam tak terbawa-bawa dengan emosi. Jadi saya tahu sebagai sutradara, saya tahu permainan artis ni banyak bermain dengan perasaan. Sebab tu to be a good actor atau actress, you kena pandai bermain dengan jiwa dan perasaan, betul? Tetapi bila you berucap, janganlah guna jiwa dan perasaan itu meracuni you, kerana boleh makan diri balik lah. Kena kata-kata itu akan membinasakan kita. Perasaan itu boleh membinasakan. Okey, setakat ni selama Idham dan Nurulofaz berkecimpung dalam dunia hiburan ni, Idham lebih lama dari segi sokongan daripada pihak kerajaan kan. Apakah Idham puas hati dari segi kalau sebenarnya contohnya gini saya tengok filem kita belum ada lagi dijual di antarabangsa lagi, tapi macam mana kita dari segi you sebagai pengkarya?
Setakat ni apa yang saya boleh katakan, saya tak boleh katakan bahawa langsung tak ada bang. Apa yang kerajaan telah buat kepada industri hiburan pada hari ini, bagi saya bersyukur dengan apa dah buat. Tetapi personally saya merasakan bahawa ada lebih lagi yang boleh dibuat atau boleh dilihat atau boleh dipandang dan ambil kira dalam industri hiburan pada hari ini, kerana ramai mungkin dia macam ni abang, mungkin ramai di kalangan pihak atasan ataupun menteri-menteri yang pernah memegang kerajaan sebelum ni, yang mereka tidak peka tentang betapa besarnya contribution industri hiburan ni boleh beri kepada negara. Diorang tak benar tu. Sebab apa? Saya pernah usulkan benda ni pada mula-mula bajet 2013 keluar masa hujung tahun itu, awal tahun apa, bila saya melihat jurang dia terlalu jauh antara pengiktirafan industri sukan dengan industri hiburan. Sedangkan saya bertanya, apa bezanya melahirkan seorang ahli sukan bertaraf dunia dan juga seorang filmmakers ataupun orang industri seni bertaraf dunia? Apa bezanya? Kita pun rakyat Malaysia, dia pun rakyat Malaysia kan. Tetapi alokasi untuk industri sukan tu 753 juta bang. Alokasi untuk industri hiburan 6 juta. Tak sampai 1%. Tapi bila nak berkempen panggil artis. Panggil ahli sukan, dia kata kan. Masa tu kira macam betul marah tu masa kan. Panggil ahli sukan suruh kempen, kenapa panggil artis? Kan? Tapi hari ini bila saya nampak kekecewaan yang ada dan artis mula bersuara dan mula mendapat tempat di dalam pemikiran pemimpin-pemimpin yang ada, saya melihatkan bahawa okey, insya-Allah lepas PRU ini kita tengok kerajaan yang baru ni ada, saya ingin mengusulkan sesuatu pada mereka dan mengambil kira bahawa industri hiburan, pemain-pemain dalam ini bisa bang menggegarkan negara. Bisa membawa negara ke satu pesada yang lebih besar. Tapi yang selama ni kita tak dapat ialah kita cuba dapat peanut saja bang. Kita dapat sikit kecil je, sedikit. Kita dapat bantuan, bukan kata tak dapat, tetapi penumpuan terhadap pemain-pemain dalam industri seni itu hanya sekadar macam okeylah, jangan tak bantu macam itulah bang. Macam ni Lofa sebagai baru kan, you tidak risau ke tiba masa mereka umur sampai veteran kan, nasib golongan artis terabad. Sekarang ni you masih muda lagi tapi mungkin artis veteran lain yang mana mengalami nasib yang sudah tidak sebaik kita kan, sedikit mungkin juga timbul simpati juga. Tapi harapan you untuk orang kata apa? Macam maksudnya macam yang lakukan ni dah memadai baru memadai atau tidak? Lofa tengok industri seni sebenarnya berpotensi untuk menjana banyak orang kata revenue for government untuk negara kita. Tapi the thing is benda tu diambil mudah ataupun they took us very lightly. When sebenarnya kita boleh move forward banyak. Maksudnya move forward, the chances to move forward is there. Dan negara kita sendiri dari segi pekerja, dari segi talent, dari segi technical, dari segi kreatif, kita semua dah ada. Semua tu dah ada untuk masa sekarang. Tapi cuma kita lack of dari segi legal issue, dari segi legal side, dari segi security. Macam contohnya TV station sendiri dibayar bayaran yang dari economic crisis sampai ke hari ini 2013 masih sama. Tak ada perbezaan. Jadi kalau tak ada perubahan dari benda yang kecil, macam mana kita nak buat benda yang besar? We have to start from small to make the big thing, to change the big thing. Dan macam kalau macam harapan abang mungkin lepas PRU kali ini ada perubahan, especially in terms of allocation of budget. Macam untuk membuat filem, kita nak bawa benda ke antarabangsa kan. We have to kita kena buat something yang mungkin tak ditonton oleh rakyat negara kita, tapi mungkin ditonton oleh negara luar. So we have to create something for orang kreatif. Kita kena dare to start creating something yang different, something yang tak dilihat oleh market kita, tapi mungkin boleh dibawa ke market luar. Tapi sebenarnya benda tu tak akan boleh terjadi tanpa bantuan bajet ataupun dana ataupun grant, dan semua tu datangnya daripada kerajaan. Harus datang dari kerajaan. Kita pemain kecil saja. Tapi baru-baru ni yang macam pertemuan golongan seni dengan PM di Sri Perdana, di mana orang kata ada janji, pelbagai janji yang akan orang kata intensif yang didapat oleh artis lah. Contohnya bantuan prima yang perumahan rakyat tu. Waktu yang sama tengah duk fikirkan, ialah betul tak golongan pelakon ni dia tidak macam penyanyi, ada royalty Ini pun satu persoalan yang orang kata yang merusingkan golongan macam you all kan. Sebenarnya sikit mungkin Nizam nak uraikan sikit. Royalty. Tiba masa ke dah sekian lama
Firstly pasal pertemuan dengan Perdana Menteri itu, okey, saya memang tak pergi semalam bang pasal pertemuan itu. Saya ada satu komitmen yang saya tak boleh nak cancel pasal saya punya bisnes lah bang. Yang tu. Tetapi saya melihat daripada satu benda yang saya salute PM yang ada sekarang tu, Datuk Seri Najib, kerana dia berani tampil untuk berjumpa dengan para artis di ketika keruncengan yang berlaku hari ini kan. Dan benda itu juga saya percaya sedikit sebanyak adalah apabila ada tekanan-tekanan, pressure-pressure yang artis sendiri buat, yang mana yang datang daripada pihak satu lagi. Tetapi cuma saya rasa okey, tekanan ada, tetapi kalau reaksinya terambil pun tak boleh. So I'm glad that Datuk Seri Najib bangkit untuk berjumpa artis dan melahirkan bahawa his concern about the industri dalam industri hari ini. Cuma isu-isu yang diketengahkan, isu-isu itu bagi saya of course okay, fine. As a politician normal, dia orang akan bercakap begitu. Cuma sekarang ni kita bagi saya terima apa yang dia kata janji-janji yang dijanjikan di situ. Cuma saya tahu bahawa ia tidak akan dilaksanakan dalam masa terdekat ini sehinggalah kita tunggu PRU kan. Jadi bagi saya, if let's say keyakinan saya nampak apa yang dijanjikan seperti royalties, walaupun bagi saya royalty itu satu isu yang amat berat dan besar untuk dipertimbangkan, kerana bagi saya juga saya merasakan bahawa sepatutnya para pemimpin persatuan yang mana yang telah merasakan ingin berperjuangkan royalty berjumpa dengan Perdana Menteri, diorang jangan minta. Diorang sepatutnya sediakan modul dah. Modul bagi tahu, Datuk Seri, kami dah buat survey, kami dah buat research, kami dah buat satu modul. Datuk Seri, tolonglah, inilah modul terbaik yang royalty yang patut dibuat, dan maybe itu akan memudahkan lagi Perdana Menteri nak buat profesional lah. Lagi profesional lah bagi saya kan. Bukannya kita sekadar minta, Datuk Seri, kita nak artis dapat royalty. Nanti mungkin Datuk Seri akan tanya, so mekanisme dia macam mana kan? You all orang pakar, patut you all give me the mechanism for me to consider with my other parties kan. So these are the things. Cuma bagi saya pertemuan itu satu benda yang okey, tapi hasilnya macam mana pun kita kena tunggu lepas PRU 13 juga. Dan saya personally saya yakin dengan pucuk pimpinan Datuk Seri, kerana saya kenal lah saya kenal lah dan saya tahu perjuangan dia macam mana. Cuma yang kadang-kadang saya punya ralat lah, kadang-kadang saya nampak macam Perdana Menteri saya ni macam kerja seorang-seorang lah saya kata kan. Bagus pendapat Idham tu. Cuma kita kalau nak cakap artis dan politik memang panjang lebar lah. Tak orang dia apa, setakat ruang setengah jam memang tak cukup pun. Tapi kita ambil ringkasan sajalah, sebersikit pandangan tu mungkin boleh kita orang kata apa, yang baik jadi apa, teladan. Sebelum kita menutup kita punya bincang ni kita bincang ni, kita minta sebersikitlah pandangan pada Niloufar mengenai PRU 13 ni. Berapa kali mengundi ni? Ni kali pertama mengundi ni. Macam bagi Niloufar sendiri tak kira lah untuk mengundi untuk kali pertama ataupun kali ke berapa. Di kawasan mana mengundi? Di kawasan kawasan saya lah, Kelantan. Sebutlah parlimen mana? Kelantan. Kelantan. I think I shouldn't say. Okay, saya undi itu rahsia, tak apa. We respect. Tapi sebenarnya bagi Niloufar, setiap individu kena tahu tanggungjawab masing-masing sebagai orang yang berhak untuk mengundi. Dan satu undi itu pun akan membezakan kerajaan mana yang anda pilih. Jadi dari sekarang, dari usia yang muda, saya menyarankan orang golongan muda terutamanya untuk sedar tentang kewajipan ataupun tanggungjawab mereka. Kerana mungkin tanggungjawab yang kecil ini akan menentukan masa depan mereka secara nanti, insya-Allah. Okey. Macam Ilham sendiri terhadap PRU 13 nampaknya suasananya saya rasa lain macam berbanding PRU yang paling mendebarkan. Paling interesting apa semua kan. Bagus juga untuk jersey baru. Jersey baru, dan saya rasa inilah satunya PRU yang kita nampak artis bertanding kan. Walaupun di pihak yang satu tanding, tapi bagi saya isu sama ada pembangkang atau the current government ini bukanlah satu isu yang saya nak berdebatkan kat sini bang kan. Tapi isunya kat sinilah saya mengharapkan satu orang kata suasana yang selamat lah bang. Saya yang risau bang, risau untuk PRU ni lah apabila keselamatan tu kita melihat daripada sudut keselamatan lah bang. Itu ya bang. Hak mengundi tu hak masing-masing, siapa-siapa, all the best to all pengundi. Tetapi personally di sini saya berani mengatakan bahawa melihat daripada calon-calon yang dikeluarkan oleh kerajaan sekarang di bawah pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak, saya melihat, saya sendiri ada tweet bang, saya punya Twitter kat situ berbunyinya kata, melihat daripada calon-calon Datuk Seri, saya personally yakin sebenarnya Datuk Seri sudah mula mendengar suara rakyat, lebih-lebih generasi muda.
Itu je saya boleh cakap bang. Seri menilailah macam mana. Okey, apa ni, begitulah sedikit kita punya perbincangan dalam Kita Bincang Harian Metro. Kita ucapkan terima kasihlah kepada Idham dan juga dengan Nilofa. Sedikit buah fikiran dia tu yang mana orang kata yang bermanfaat, kita jadikanlah teladan. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada tetamu yang hadir dalam program Kita Bincang Harian Metro.